Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya lagi, Hilman Jamil, dalam Ruang Bicara, di mana malam ini kami akan membincangkan topik yang cukup sinonim dalam sehari dua ini, iaitu mengenai agenda Malaysia di pentas PBB. Dan kalau kita imbas kembali pada tarikh 24 September yang lalu, di mana Malaysia mencipta sejarah tersendiri apabila Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, merupakan Perdana Menteri pertama yang menyampaikan ucapan pada debat umum PBB yang ke-77 itu dalam bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu. Dan untuk membincangkan topik malam ini, saya tidak keseorangan dan saya cukup berbangga malam ini kerana ditemani dua individu yang cukup sinonim dengan isu global dan juga isu-isu dunia, iaitu Dr. Zohri Idris, Ketua Pegawai Eksekutif PIS. Assalamualaikum Dr. Selamat datang. Waalaikumsalam. Kali pertama di Ruang Bicara ke bagaimana? Sudah beberapa kali, tapi kali pertama bersama Hilman. Baik, cukup menarik itu. Baik, seterusnya adalah saudara Azmi Hassan yang cukup juga orang kata muka yang biasa di Bernama TV ini, Fellow Kanan Akademi Pendidikan Strategi Nusantara, NASAR. Assalamualaikum Saudara Azmi. Waalaikumsalam. Dan khabar baik. Dan saya tak touch up begini. Bila Hilman sebut muka dia, inilah muka original saya. Okey, alhamdulillah. Kedua-duanya cukup sinonim dengan isu global ya. Dan seperti yang saya maklumkan di awal tadi, di mana kali ini negara kita mencatatkan sejarah di pentas PBB apabila PM kita sendiri berucap di debat umum dalam bahasa Melayu. Mungkin sebagai pembuka tirai lah antara doktor berdua, mungkin nak rumuskan intipati ucapan Perdana Menteri pada debat umum yang telah pun dilakukan pada 23 September lepas. Kalau saya boleh mulakan, pertamanya terima kasih Hilman dan Ruang Bicara kerana mengundang saya. Di dalam ucapan perbahasan yang amat berhormat Perdana Menteri, kita dapati ada 8 isu utama yang diketengahkan di peringkat pentas PBB. Nah, antara isu-isu ini terdapat isu yang lama ataupun sinonim dengan dasar luar negara kita, isu baru, isu yang mendadak dan sebagainya. Isu-isu yang lama ni seperti isu di Palestin, isu menyamar yang berunsurkan kemanusiaan ini sebenarnya sudah sinonim lah. Itu berulang tahun kita menyaksikan benda perkara yang sama ya. Jadi itu tidak perlu dibahaskan, dan kita selalu membrandingkan negara kita sebagai negara membangun, di mana kita saling memerlukan antara satu sama lain. Malaysia ini wujud dalam ekosistem negara-negara yang lain. Jadi kita melihat bahawa kemunculan Malaysia di pentas PBB ini adalah sebenarnya untuk menjustifikasikan keperluan kita dalam aspek multilateralism. Kita tidak boleh bergerak berseorangan, kita tidak boleh bergerak dengan mana-mana kumpulan ataupun en blok yang tertentu, tetapi kekuatan Malaysia dan juga strategi Malaysia untuk terus maju ke hadapan adalah menggunakan pentas multilateralism, yakni kumpulan global sedunia. Jadi saya merasakan isu-isu yang diketengahkan itu adalah satu isu yang mungkin ramai yang sudah tahu, tapi ada juga isu yang baru yang mungkin kita akan bahaskan nanti. Isu-isu yang perlu diberi penekanan, isu-isu yang mungkin sudah berulang kali nyatakan tapi tidak ada penyelesaian. Itu yang akan kita lihatlah dari satu persatu. Macam tahun 2021, kalau Saudara Azmi imbas kembali ucapan di UNGA yang ke-76, mungkin disampaikan secara virtual dan juga lebih orang kata terus-menerus ataupun straightforward berbanding yang ke-77 ini, di mana selepas kebanyakan negara menuju endemik dan sudah boleh mengadakan rapat umum seperti ini. Mungkin bagaimana Saudara melihat membandingkan ucapan tahun lepas dan juga 2022 ini? Ya, ada dua perbezaan. Tapi sebelum tu Dr. Zukri dah cakap mukadimahnya. Sebab saya suka Dr. Zukri, saya cuma pandang dia cakap semua senang. Tapi bandingkan virtual dengan bersemuka memang ada beza. Betul. Tetapi bahasa tu juga penting ya? Mungkin ada yang meremehkan Perdana Menteri bercakap dalam bahasa ibunda, tapi saya berminat Fidel Castro bila berucap, walaupun tak faham, saya suka. Sekarang ni saya tengok Bolsonaro, pemimpin yang saya rasa yang awal-awal berucap dalam bahasa Portugis, walaupun tak faham, nampak semangat itu. Dan juga Iran, dengan bahasa Iran ni sendiri nampak semangat itu. Jadi itu penting. Bahasa ibunda ni memang kita nampak Perdana Menteri, saya gelar Perdana Menteri kita ni dia ada poker face, Dr. Zukri. Suka nak baca. Betul. Bila sebut poker face ni, nak tanya tarikh pilihan raya memang sukar. Sebab muka dia takkan berubah, sama je. Tapi itu dia katakan, bila Perdana Menteri berucap dalam bahasa Melayu, nampak feeling tu ada. Itu yang pentingnya. Menggunakan bahasa sendiri yang kita serasi,
iaitu dapat menyampaikan walaupun orang mendengar tak faham, dia akan beri perhatian. Jadi itu saya nampak perbezaan antara tahun lepas dengan tahun ini, Hilman. Dan kalau kita lihat juga tema PBB untuk tahun ini, di mana suatu detik perubahan, penyelesaian transformatif kepada cabaran bersaling kait. Agak besar topik ini dan juga tema yang dibawakan. Mungkin doktor nak jelaskan dalam skop yang mungkin rakyat Malaysia mudah fahami. Pertamanya kita kena faham bagaimana konteks tema ini dilakukan. Detik peralihan. Peralihan dari segi apa? Peralihan fasa ataupun peralihan daripada order yang lama kepada order yang baru, sistem yang lama, sistem yang baru dan sebagainya. Jadi kita harus memahami tema pada tahun ini mengambil kira kejadian-kejadian kontemporari yang berlaku dalam mungkin 2 tahun kebelakangan ini, di mana COVID-19 ni dalam bahasa hubungan antarabangsa kita panggil fault lines. Fault lines ni adalah sesuatu insiden yang ada konsekuensi. Dia akan merubah bagaimana kita berfikir dan bertindak. Jadi ada beberapa fault lines ataupun insiden yang merubah kita berfikir. Antaranya peperangan dunia pertama dan kedua, terjadi 9 September, dan COVID-19 yang baru-baru ini, peperangan Ukraine dan Rusia, seterusnya naikkan inflasi dan sebagainya. Jadi ini adalah fault lines yang menyebabkan dunia semakin berubah, yang kita tidak boleh mengharapkan sesuatu sistem yang sedia ada. Itu kita katakan detik peralihan. Kita daripada sistem yang lama ataupun cara yang lama kepada yang baru. Tetapi kita tidak tahu kita nak pergi ke mana, bagaimana. Itu sebabnya di dalam bahagian yang kedua tu kita memerlukan penyelesaian yang transformatif. Bukan penyelesaian naratif yang kita bercakap, oh kita kena buat ini, kita kena buat itu, negara ni kena buat tu, negara tak. Kita nak penyelesaian transformatif. Apa itu transformatif? Perubahan, transform, bukan sekadar menyuruh, menasihati ataupun menyeru, tetapi kita hendak penyelesaian perubahan. Itu yang dinamakan tajuk konteks tema pada tahun ini. Dan adakah ia disokong oleh kebanyakan negara anggota? Pertamanya kita kena lihat berlakunya trust deficit, kekurangan kepercayaan negara-negara 194 negara dunia ni terhadap sistem multilateralism. Kerana kalau kita lihat dalam COVID-19 pandemik yang 2 tahun ini, banyak negara yang mengamalkan mengamalkan dasar inward policy. Mereka mengutamakan nasionalisme ataupun konteks dalaman negara berbanding dengan konteks luaran. Jadi sudah ada wujud ketidakpercayaan kepada ataupun ketidakyakinan, kemeruman ketidakyakinan yang tinggi kepada sistem-sistem dunia dan order-order dunia itu sebenarnya yang menyebabkan tajuk ini dipilih. Jadi saya beranggapan bahawa kita harus melihat ada berlaku peralihan, tetapi peralihan yang bagaimana kita tidak tahu, tapi apa yang kita tahu, kita harus terus memikirkan transformation itu sendiri, transformatif itu sendiri. Dan disebabkan itu juga Saudara Azmi, kalau mungkin imbas kembali ucapan Datuk Seri Ismail Sabri yang mengajak komuniti dunia untuk mengamalkan konsep seperti keluarga Malaysia ini, diamalkan seperti keluarga dunia. Apabila pemimpin-pemimpin dunia yang ego ini perlu ketepikan ego mereka, bersatu membentuk keluarga dunia dan akhirnya dapat mencapai apa yang diinginkan untuk kesejahteraan global ini. Ya, kita tahu bahawa konsep keluarga dunia yang diutarakan dalam ucapan Ungar itu adalah daripada konsep keluarga Indonesia. Dan ramai saya rasa pasti tidak mengambil berat perkara ini. Tapi kalau kita ambil 2 intipati daripada 8 tema yang Dr. Zulkifli cakap tadi, salah satunya Hilman cakap sebelum kita on air dia, klise. Tapi tidak tentang bukan klise kan. Hilman ke atau Zulkifli cakap, saya tak pasti. Tapi satu perkara adalah pengstrukturan semula Majlis Keselamatan itu. Dan paling penting, Perdana Menteri menyatakan walaupun benda ni klise, selalu dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin dunia lain, tapi satu perkara yang Perdana Menteri letak adalah ini adalah anti-demokrasi. Sedangkan negara-negara PBB itu adalah puncak pegangannya adalah demokrasi. Tapi Security Council, Majlis Keselamatan itu adalah dikatakan anti-demokrasi. Dan Perdana Menteri menyatakan secara terus, kita sebagai sebuah negara kecil, Malaysia menyatakan bahawa tak adil 5 negara ini saja yang mengongkong
resolusi ataupun perjalanan Majlis Keselamatan. Itu pertama, tentang Majlis Keselamatan. Yang kedua adalah sistem monetary antarabangsa. Betul. Perdana Menteri kata tak ada negara kawasan besar hanya mengawal melalui umpamanya Bank Dunia. Betul. Ataupun IMF. Itu tidak ada. Jadi kalau kita campur dua-dua saranan Perdana Menteri ini, sebenarnya saya pun terkejut Perdana Menteri kata ni. Maknanya beliau menongkah arus menegur kuasa besar. Terutama sekali dalam perang Ukraine. Betul. Perang Ukraine ada Perdana Menteri sebut tentang perang Ukraine, tapi tak sebut secara langsung. Tapi Perdana Menteri menyatakan bahawa tidak adil satu negara itu diasingkan. Saya baca itu Perdana Menteri merujuk kepada bagaimana Rusia itu diasingkan. Saya rasalah, tapi Perdana Menteri tak sebut. Tapi itu secara kiasannya lah. Secara kiasannya. Dan jadi itu saya katakan, Hilman, bukan klise, Hilman. Itu adalah sesuatu yang baru. Bukan apa, saya suka usik Hilman. Tapi itulah, kalau kita baca langsung usik saya. Ya, kandungan ucapan Perdana Menteri itu dikatakan banyak menongkah arus. Dan sebab tu kita lihat Perdana Menteri bila berucap, ada feeling dia, ada perasaan dia. Itu pentingnya. Kita lihat kandungan dan juga cara penggayaan diucapkan di pentas antarabangsa. Dan sebenarnya Saudara Azmi sudah membuka laluan untuk soalan berikutnya, iaitu tentang sistem monetary dan juga kewangan antarabangsa yang diutarakan oleh Perdana Menteri dan juga konflik global. Mungkin lebih jelas lagi perinciannya. Bagaimana Dr. Azmi melihat apa penyelesaian yang perlu didengar oleh 194 negara anggota ini? Ya, penyelesaian adalah melalui konsep keluarga dunia, iaitu saling mempercayai satu sama lain dan juga bertolak ansur. Walaupun saya tak pasti Perdana Menteri tak sebut Laut Cina Selatan, saya tak sebut kot. Tapi sebenarnya Perdana Menteri boleh menggunakan Laut Cina Selatan itu, konflik Laut Cina Selatan itu, walaupun dua kuasa besar terlibat, tapi Malaysia, Vietnam, Brunei dan Filipina dapat mengamalkan konsep keluarga dunia ini bertolak ansur, di mana kuasa besar China dan Amerika Syarikat, walaupun ada di Laut Cina Selatan, tidak pernah bertembung antara satu sama lain. Ada sekali-sekala. Itu sebenarnya satu contoh baik keluarga dunia yang dibawa oleh Perdana Menteri. Itu percaya antara satu sama lain, bertolak ansur dan berbincang, berkomunikasi. Jangan menekan. Jadi kalau kita bawa kepada perang Ukraine, saya rasa Perdana Menteri mengata NATO dan Amerika Syarikat tu. Sebab cara lagak NATO dan Eropah itu dikatakan yang menyebabkan Rusia mungkin tersinggung dalam hal ini. Dan menarik Dr. Zukri, baru-baru ini ada Pew Research Center membuat satu tinjauan pendapat 18 negara. Menarik, saya kena sebut ini. Antara 18 negara itu, Malaysia, responden Malaysia mengatakan 60%, hampir 60% responden Malaysia mengatakan Putin itu adalah betul. Satunya menarik. Singapura 39% positif terhadap Putin, daripada 18 negara. 16 negara semua negatif. Itu saya kata menarik tentang pandangan rakyat Malaysia terhadap perang Ukraine itu sendiri. Tapi persoalannya Dr. Zukri, mungkin suara Malaysia di pentas PBB untuk kali ini, kalau sebelum ni kalau kita lihat zaman Tun Dr. Mahathir, mungkin suasana ini berbeza dan cabarannya berbeza. Di bawah Datuk Seri Ismail Sabri ni, mungkin suara Malaysia akan didengar atau tidak di pentas PBB ini? Macam yang Saudara Azmi kan katakan tadi, mesej yang berjaya disampaikan apabila pertamanya dia ada keiltizaman yang tinggi. Maknanya kita percaya dan kita beryakin bahawa mesej itu penting dan pengolahannya juga penting. Jadi kalau saya rasakan sama ada suara Malaysia ini boleh didengari ataupun tidak, pertamanya melihat kepada karakteristik penyampai itu yang amat berhormat Perdana Menteri itu. Ada beberapa perdebatan lah, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris dan sebagainya, tapi itu terbuka kepada bagaimana untuk kita melihat keberkesanannya. Dia boleh akan jadi berkesan kepada setiap negara, boleh jadi berkesan pada negara yang lain. Jadi kita lihat dari segi itu. Dan juga kita kena lihat bukan saja
ucapan itu yang ada di PBB. Ada side meeting, Betul. ada perbincangan dalaman, perbincangan sulit. Di sinilah sebenarnya seni diplomasi itu dimainkan. Selain kita berucap, tetapi kita juga ada perbincangan di meja makan contohnya, perbincangan di hotel dan sebagainya, dan di sinilah kita memainkan apakah peranan kita dan sebagainya. Jadi saya rasa masih terlalu awal untuk kita katakan suara Malaysia untuk dinegari ataupun tidak, tetapi kalau kita konsisten dalam memperjuangkan ini, saya rasa ia akan dinegari. Cumanya pada zaman dahulu, contohnya pada zaman Perdana Menteri yang keempat, memang pembentukan dasar luar negara sangat aktif dan progresif pada ketika itu, kerana kita menentang apartheid, kita menentang Israel, kita juga juara OIC. Jadi kita melihat banyak inovatif pada ketika itu dan kurangnya pada ketika ini. Tetapi kalau 8 isu ini terus menjadi pegangan Wisma Putra dan juga kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita akan menjadi kuasa yang didengar. Macam yang Saudara Azmi katakan tadi, kiasan-kiasan itu sebenarnya kalau diperhatikan membawa maksud yang keras. Dan di sinilah sebenarnya bagaimana pakar-pakar hubungan luar dan pakar-pakar nuansa dan linguistik ini membaca hasrat kerajaan dalam kita. berlembut istilahnya. Itulah identiti orang kita. Melayu, seperti orang Melayu dan orang dalam Malaysia. berlembut, dan kasarnya dalam berlembut juga. Betul. Baik, saya nak ulas juga tentang antara matlamat yang digariskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri mengenai SDG ni, matlamat pembangunan mampal ni. Mungkin antara doktor berdua yang ingin mengulas tentang SDG untuk mencapai resolusi 71 Perlembagaan Agung PBB ni, agenda 2030. Mungkin bagaimana? Ya, paling penting adalah tentang perubahan iklim umpamanya. Saya rasa itu dia katakan yang paling dihayati, dan Perdana Menteri juga ada berbincangkan, mengutarakan supaya saya tak pasti ada pejabat ditubuhkan tentang saya tak pasti habitat. Jadi ada kena mengena dengan perubahan iklim. Tapi masalahnya Dr. Zukri dan Hilman, perubahan iklim itu dia tak terdetik dalam rakyat kita, belum lagi faham. Kalau kita lihat dalam pilihan raya di luar negara, umpamanya baru-baru ni di Itali, umpamanya salah satu topik utama adalah perubahan iklim, kempen manifesto dia. Tapi setakat ini parti politik kita belum masuk lagi ke arah itu, belum lagi. Jadi maksudnya kita sebagai rakyat itu belum sampai ke peringkat di mana kita prihatin tentang perubahan iklim ni, yang mana merangkumi sebahagian besar SDG itu. Kalau bercakap pasal SDG lagilah dikatakan luas dan mungkin kabur langsung. Saya bagi perbezaan inilah, saya suka Dr. Zikri pernah dengar perbezaan ni antara isu Laut Cina Selatan. Rakyat di Semenanjung mungkin mengambil enteng perkara itu, tapi rakyat di Pulau Borneo, Sabah, Sarawak mengambil serius tentang perkara itu. Jadi itu yang dikatakan tentang perubahan iklim ni, saya agak terkilan. Kerana takkan kita nak harapkan kerajaan saja, tetapi rakyat juga memerlukan dikatakan pengetahuan dan sebagai pendesak kepada kerajaan. Tapi setakat ini tak ada, kerana dalam kempen parti politik jarang disebut tentang SDG itu lagi besar, ataupun tentang perubahan iklim langsung tak ada. Jadi itu yang dia katakan bila nak menjawablah soalan Hilman tadi tentang sebutan faktor SDG dalam ucapan Perdana Menteri. Baik, nampaknya kita pun semakin seronok mengumpas mengenai peranan Malaysia di pentas PBB ini. Namun kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Bersua kembali bersama saya Hilman Jamil dalam Ruang Bicara, di mana malam ini kami membincangkan topik peranan Malaysia ataupun agenda Malaysia di pentas PBB, dan saya ditemani oleh dua individu, iaitu Dr. Zokri Idris, Ketua Pegawai Eksekutif PIS, dan di sebelahnya adalah Saudara Hazmi Hassan, Fellow Kanan NASR ataupun NASAR. Baik, anda juga boleh menghubungi kami untuk bertanyakan atau juga memberi pandangan di talian 032697 9768 dan 0326979767. Soalan hanya berkaitan tentang agenda Malaysia di pentas PBB sahaja. Baik, kalau kita lihat kedua-duanya, Doktor dan juga Saudara Azmi,
Malaysia pernah mencadangkan dan juga reformasi kuasa veto PBB ini telah pun diutarakan sejak 2 tahun yang lalu, dan Malaysia juga mendesak supaya diadakan reformasi dalam PBB dengan mencadangkan kuasa veto anggota Majlis Keselamatan ini dihapuskan selaras dengan prinsip satu negara satu undi. Doktor secara peribadi melihat bagaimana respon ini didengar atau tidak, ataupun kuasa-kuasa berkenaan hanya sekadar membuat tidak tahu? Dalam hubungan antarabangsa kita ada satu teori yang kita pakai, iaitu teori realism. Bagaimana kita bersikap realistik terhadap sesuatu permasalahan dunia. Dan kalau kita aplikasikan teori ini kepada 5 kuasa besar ini, secara logiknya dan secara rasionalnya kita boleh tahu bahawa mereka ini tidak akan berganjak. Mengapa mereka untuk melepaskan sesuatu yang telah menjadi milik mereka. Dan sebenarnya juga saya nak sentuh apa yang Saudara Azmi katakan tadi, bagaimana untuk mewujudkan kepercayaan dalam konsep keluarga besar ataupun keluarga dunia. Nah, hakikatnya juga dalam hubungan antarabangsa ini tidak ada kepercayaan. Secara logiknya kita berfikir, dan ini satu yang famous lah kita panggil, mana-mana pelajar hubungan antarabangsa akan tahu, there is no permanent enemy, there is no permanent friend, only permanent interest. Tidak ada kawan yang kita boleh katakan kawan selama-lamanya dan musuh selama-lamanya. Apa yang menjadi kekal adalah kepentingan kita sahaja. Namun begitu, kita melihat bahawa kita tidak boleh berdasarkan kita nak terus tidak mempercayai atas satu sama lain. Kepercayaan itu harus dibina, walaupun secara rasionalnya kepercayaan itu tidak ada antara negara A dan negara B. Alright? Tetapi dalam konsep kuasa veto ini ataupun the Security Council ini, kita kena tengok balik bahawa pada asalnya sejarah penubuhan PBB ini adalah pasca Perang Dunia Kedua, di mana kuasa-kuasa yang telah memenangi Peperangan Dunia Kedua ini diberikan kuasa lah dalam Majlis Keselamatan, keistimewaan. Dan keistimewaan mereka ini hanya untuk membatalkan dan memvetokan sesuatu usul yang telah dibawa. Jadi persoalannya yang kita nak persoalkan kepada PBB ini, adakah ketetapan pada pasca Perang Dunia Kedua itu masih relevan pada ketika ini? Sedangkan berpuluh tahun dah berdekad kita dah lalui, cabarannya berbeza dan sebagainya. Adakah model ini masih boleh diguna pakai? Saya bagikan satu argumen saya adalah dia tidak boleh diguna pakai kerana kita lihat kurangnya kepercayaan. Sudah ada defisit kepercayaan kepada PBB. Jadi natijahnya, kalau Majlis Keselamatan ini tidak dirombak ataupun tidak direformasikan, kita akan melihat lebih banyak negara akan mengabaikan PBB ini, mengabaikan konsep atau rumah keluarga besar ini, dan kita akan bergerak en bloc. Sudah ada pergerakan en bloc. Sudah ada. Bagaimana pergerakan serantau, bagaimana kumpulan AUKUS contohnya, bagaimana FOIP, Open Indo-Pacific ini, yang tidak sebenarnya menggunakan PBB tetapi menggunakan saluran-saluran yang lain. Jadi kalau semakin banyak saluran-saluran lain ini yang telah dibina dan terbina, kita melihat bahawa tidak banyak negara yang menggunakan ataupun berharap kepada PBB. Akhirnya PBB itu sendiri yang akan rugi pada pendapat saya. Jadi untuk mereformasikan Majlis Keselamatan ini, kita tidak boleh lihat kepada negara membangun sahaja faedahnya kepada Malaysia dan juga negara-negara yang lain, tetapi kita melihat juga faedahnya kepada PBB itu sendiri. Bagaimana PBB akan terus muncul relevan dalam berpuluh tahun sekarang dan juga yang akan datang pada pendapat saya. Macam Saudara Azmi melihat, macam Malaysia, seperti Malaysia, kita menyertai OIC dan juga antara yang dipandang tinggi dalam OIC itu sendiri. Mungkin apabila PBB melalui kuasa veto ini tidak dapat, orang kata, dilayan dengan baik apa yang kita minta, peranan OIC bagaimana? Sukar untuk dikatakan menggunakan OIC itu sendiri, kerana OIC itu juga berpuak-puak. Tapi isu ada isunya sendiri. Ada isu sendiri. Tapi isunya pengstrukturan Majlis Keselamatan ni dah lama dah. Saya ingat Fidel Castro memang selalu menyatakan daripada awal lagi. Cuma kuasanya berada kepada 5 negara kuasa besar itu. Dan 5 negara kuasa besar itu sudah menyatakan, okey, kami bertalansur, kami masukkan 10
negara yang dikatakan boleh dikatakan secara anggota tetap lah. kitaran antara 10 negara itu, tapi memang tak adil lah. Bila ASEAN mengemukakan resolusi tentang Myanmar, China veto. Bila negara tentang Israel umpamanya Palestin, kita tahulah siapa akan veto, Amerika Syarikat akan veto. Itu masalahnya. Dan juga baru-baru ni 5-7 tahun lepas bila Malaysia mengutarakan satu resolusi untuk menubuhkan tribunal MH17, Rusia veto. Jadi nampak kepincangan itu. Tapi setakat manakah ianya boleh distruktur semula, memang kita tak tahulah. Benda itu dah lama dah perkara itu berlaku. Sebab kuasanya pada 5 kuasa besar ini. Kita kata Dr. Zukri yang menang, dikatakan victor dalam Perang Dunia Kedua. Tapi masalahnya asalnya 4 saja. Perancis tak ada. Perancis dipanggil oleh Amerika Syarikat dan diundang maksudnya. Diundang masuk. Jadi 5. Sebenarnya Amerika Syarikat minta satu lagi, tapi nasib baik tak jadi. Negara mana tu? Brazil. Kalau lah Brazil kau veto, ada kuasa veto, ada 7-6 negara. Jadi lain lah. Lain cerita dengan Bolsonaro sekarang ni. Lain cerita dia. Tapi itulah hakikatnya. Dan orang 5 negara tu boleh kata, Hilman kata satu undi satu negara tu. Satu negara. Gunakanlah Ungar, dia kata. Ungar memang pun tapi konsepnya konsep Ungar semua negara sama rata, tapi masalahnya resolusi Ungar tak ada perundangan. Yang ada perundangan cuma Majlis Keselamatan. Gitu kita nampaknya pintar kuasa-kuasa besar ni. Mereka dah fikirlah, kalau ada veto mereka selamat lebih kurang. Tapi seperti yang saya tertarik dengan Dr. Zuhri katakan tadi, pada asas penubuhan kuasa veto ini sendiri disebabkan era pasca peperangan dunia kedua, mungkin Saudara Azmi melihat bagaimana? Relevan ke? Ya memang diteruskan. Ya memang tak relevan dah. Dikatakan bahawa 5 negara ini bukan lagi kuasa besar yang 5, ada banyak lagi kuasa-kuasa besar lain. Jadi seharusnya dikatakan diberi, dikatakan tapi Majlis Keselamatan ni veto tu hanya boleh digunakan terhadap resolusi saja. Baik. Prosedur dia tak boleh veto. Maknanya kita boleh berdebat, kita boleh berbincang, kita boleh mengemukakan draft resolusi, tak boleh veto. Baik. Dia boleh veto bila undi saja. Saudara Azmi, kita ada pemanggil sebentar. Hello, Assalamualaikum Cik Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Ridwan dari Pulau Pinang ya? Ya. Mungkin ada sebarang soalan nak ditanyakan. Ada panel. Ya. Silakan. Saya Ridwan ingin bagi pandangan lah. Ya. Ini mengenai kuasa veto lah. Bagaimana apa kuasa veto kita tengok kan, ada kuasa-kuasa besar, orang ada kuasa veto. Bagaimana peranan Malaysia untuk bahawa isu kuasa veto ni dimansuhkan? Baru yang saya ya, silakan. Okey, yang kedua mengenai isu demokrasi kan. Kita tengok dalam PBB ni isu demokrasi dalam PBB telah runtuh. Minta ahli panel ulas lah. Kedua, yang ketiga mengenai kelemahan PBB yang disuarakan oleh Malaysia. Tengok macam isu di Myanmar, di Palestin kan. Tengok Israel serang Israel serang Palestin. Kita bawa isu ni tapi tak dapat diselesaikan oleh PBB. Minta ahli panel ulas dah ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Itu pemanggil yang mungkin secara bahasanya faham tentang isu ini. Seperti yang kita dah bincangkan tadi, mengenai kuasa veto, mungkin Saudara Azmi bersama. Sebab itu Perdana Menteri mengatakan wujudnya kuasa veto itu adalah anti-demokrasi yang tidak melambangkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu itu. Seperti kata Cik Rizwan tadi, isu Palestin, Myanmar ataupun perang Ukraine sekalipun sukar mencari penyelesaian. Kerana bila resolusi itu nak dikemukakan, ianya akan veto. Israel umpamanya adalah negara yang paling banyak menerima resolusi dan paling banyak sama ada kena veto ataupun Israel buat tak tahu saja. Sebab ada kuasa besar di belakangnya. Jadi masalahnya sekarang adalah geopolitik dunia dikawal oleh 5 negara ini. Jadi sebab itu ramai yang tak percaya ketirisan kepercayaan itu, hakisan kepercayaan terhadap pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dia sama lebih kurang Presiden Trump dulu, dia tak percaya dengan NATO. Lebih kurang tu. Jadi kalau lihat tentang PBB, ramai negara, banyak negara sudah hilang keyakinan mereka. Sebab bila bawa resolusi ke Majlis Keselamatan, besar kemungkinan ianya
akan diveto. Tapi ada caranya. Kalau kita ambil isu MH17 tu, walaupun tak ditubuhkan tribunal untuk membicarakannya, Belanda, Netherlands dan juga Australia menggunakan perundangan negara masing-masing untuk membicarakan perkara ini. Jadi ada caranya, tapi kena mengambil di luar lingkup PBB. Jadi apa guna PBB? Masalah jadi ini menggambarkan ketirisan kepercayaan, iaitu tidak berlakunya demokrasi dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Itu yang saya tanyakan kepada doktor. Bila PBB sudah menjadi orang kata ibarat boneka saja, tiada orang kata keperluan untuk menyelesaikan isu-isu dunia ni, apa yang perlu dilakukan oleh negara-negara anggota ini supaya kembalikan kepada matlamat asal penubuhan PBB itu sendiri, memberikan demokrasi kepada keseluruhan anggotanya? Saya melihat secara realitinya lah, saya tak suka sangat berbincang dari segi idealisme. Secara idealismenya kita bersetuju bahawa perlu ada proses demokrasi dalam PBB. Tetapi kita tahu bahawa ini mustahil untuk berjaya dan mustahil untuk dilakukan kerana wujud 5 kuasa besar ini. Jadi apa yang akan kita lihat adalah di mana kurangnya kebergantungan 194 ahli PBB ini untuk menggunakan PBB sebagai saluran untuk segala permasalahan dan segala persoalan di dunia ini. Mereka akan adakan mekanisme-mekanisme yang lain. Nah, di sinilah juga bahayanya kepada kita, kerana apabila wujudnya mekanisme di luar saluran yang sudah ada sedia pakai, maka kita melihat kurangnya the representation tu, kurangnya perwakilan kita pada setiap mekanisme-mekanisme yang lain. Jadi kita bergerak secara silo, kita bergerak secara bersendirian. Dan saya juga apabila kita membaca perkembangan geopolitik pada ketika ini, ada kebimbangan sebenarnya bahawa kita semakin mengembalikan semula era perang dunia, perang dingin, the Cold War. Wujudnya blok-blok yang tertentu, dan blok-blok ini saling mencari sokongan, mencari ahli dan sebagainya, mengumpulkan kekuatan dana, ketenteraan dan sebagainya. Maka kita sebenarnya terkebelakang. Kita kembali kepada zaman perang dingin di mana ada wujudnya blok-blok ini. Kenapa wujud semula perang dingin sedangkan kita sudah ada UN, sedangkan USSR jatuh pada tahun 1990. Di sinilah sebenarnya kelemahan daripada UN itu sendiri. UN ataupun PBB itu dia tidak boleh menjadi satu entiti yang boleh kita bergantung harap, kerana mekanismenya itu tidak berkesan. Dan akhirnya kita akan melihat semakin banyak perpecahan. Betul, keluarga adalah satu yang kita nampak idealnya begitu di bawah bumbung PBB, tapi disebabkan rumah itu, analoginya sekiranya rumah itu tidak dibina dengan asas yang kukuh, maka keluarga itu akan berantakan dan keluarga akan mencari mekanisme lain untuk berlindung dan sebagainya. So itu sebenarnya cabaran kita pada ketika ini. Yang doktor sebutkan blok-blok tu sudah dibentuk atau bagaimana? Dia is ataupun ke arah tu is in a formation stage, di mana ada juga pendapat yang melihat ada pertemuan antara between the Western liberal democracy, demokrasi barat, dan juga antara authoritarianism yang tidak menggunakan demokrasi. Jadi kita melihat perpecahan, dan perpecahan ini mengundang negara-negara untuk tengok di mana side mereka. Tapi untungnya Malaysia, objektifnya Malaysia dan juga ASEAN, kita berpendidikan tegas dan kita tidak akan memihak kepada mana-mana. Kerana kita ini adalah neutral dan objektif kita adalah kita sama pada semua negara. Dan kita tak boleh nak pilih mana-mana kerana bukan dalam kepentingan kita untuk memilih. Sebab kita bukan kuasa besar, kita adalah negara membangun. Sebahagian daripada negara ASEAN adalah negara yang kecil yang sedang bergolak. Jadi kita tidak boleh memilih di mana. Sebaliknya kita adalah satu entiti yang bebas dan neutral, yang melihat apa yang kita pilih adalah kepentingan kita sendiri, dan kita tengok mana yang kita boleh bekerjasama, mana yang tidak boleh kita bekerjasama demi kepentingan kita. Tertarik juga dengan doktor sebutkan tadi blok-blok yang bakal dibentuk ini. Saudara Azmi melihat bagaimana apabila peranan PBB itu sudah lagi tidak ada makna, diharapkan untuk menjadi penyatu akhirnya mewujudkan perpecahan ini.
Bagaimana? Ya, mungkin blok tu dah ada bila Dr. Zikri sebut AUKUS umpamanya antara Australia, Amerika Syarikat dan UK tu ada usaha-usaha untuk memujuk negara-negara Indo-Pasifik supaya sertai katakan Pakatan Pertahanan ni, dan juga Quad 4 negara India, Jepun, Amerika Syarikat dan juga Australia ada juga ura-ura untuk dijemput. Tapi masalah AUKUS ni, Dr. Zikri, Filipina kata thank you very much. Kami mengalu-ngalukan. Tapi Malaysia dan juga Indonesia mengatakan kita berhati-hati dalam perkara ini. Dalam ASEAN tu juga ada pertembungan. Itu sekarang. Tapi 15 tahun lepas, Hilman, ada satu lagi pakatan yang dikatakan yang di luar lingkungan PBB, dia makan PSI, Proliferation Security Initiative, yang dibuat oleh Amerika Syarikat pada ketika itu Presiden George Bush untuk memintas kapal-kapal yang dikatakan membawa weapon of mass destruction. Dan kita juga dikatakan terlibat kerana satu peralatan yang kita buat, centrifugal tu, dibuat di Malaysia, telah dipintas kerana alat itu akan dibawa ke Libya. Pada masa itu Presiden Muammar Gaddafi. Kita terlibat secara langsung. Tapi Singapura adalah sebahagian daripada PSI. Indonesia, Malaysia tak nyatakan pendirian lagi. Bukan tak nyatakan pendirian, kami tak setuju. Kerana kita kata di luar kerangka PBB. Jadi itu masalahnya. Perkara ini dah lama dah. Sekarang yang lebih nyata lah. Tapi masalahnya adalah yang di luar kerangka itu adalah dimulakan oleh kuasa besar. Itu yang menjadi masalah sekarang. Selalunya begitu. Selalunya begitu. Sama juga pada mengapa Afghanistan, Iraq itu terjadi selepas 9 September, di mana wujudnya coalition of the willing, yakni negara Amerika Syarikat bekerjasama dengan negara UK dan juga beberapa negara lain menubuhkan coalition of the willing untuk di atas pembenterasan terorisme menyerang negara Afghanistan, negara Iraq, membelakangi ketetapan PBB itu sendiri. Jadi kita dah lihat bagaimana PBB ni hilang taring dan negara tidak menggunakan PBB, dan negara sesetengah negara menggunakan sesewenang-wenangnya, sesuka hati melakukan tindakan-tindakan provokatif sebegini. Jadi ini bukan cerita baru sebenarnya, tapi sudah berlaku selepas 9 September dan juga sebelum itu juga sudah berlaku, di mana beberapa negara melangkaui keputusan ataupun ketetapan. Dia ibarat kitaran itu sentiasa ada. Yang untungnya adalah kuasa besar. Di akhirnya adalah kuasa besar juga yang memulakannya. Menarik isu malam ni sebenarnya dalam ruang bicara. Namun kita akan berehat lagi untuk blok kedua, kembali lagi selepas ini. Bertemu kembali dalam ruang bicara bersama saya Hilman Jamil, ditemani oleh dua individu hari ini, Dr. Zokuri Idris, Ketua Pegawai Eksekutif PIS, dan juga Saudara Azmi Hassan, Fellow Kanan Akademi Pendidikan Strategi Nusantara ataupun NASAR, di mana kami membincangkan topik yang sungguh hangat ketika ini, itu agenda Malaysia di pentas PBB, di mana Malaysia baru saja mencipta, orang kata, sejarah tersendiri apabila bahasa ibunda kita didengari di pentas yang sungguh berprestij di dunia, itu pentas PBB. Baik, berbaki kurang 15 minit lagi kedua-duanya, kalau kita boleh imbas kembali selepas selesai saja kunjungan Perdana Menteri untuk menyertai pentas di PBB ini, PM meneruskan lawatan kerja 4 hari ke UAE, iaitu bertarikh bermula hari ini, iaitu sehinggalah 29 September, dan Perdana Menteri dijadual melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden UAE Sheikh Mohammed yang baru pada 14 Mei lepas dilantik, dan ini merupakan pertemuan kali pertama sekaligus mencetak sejarah buat kedua-dua negara. Mungkin doktor ingin mengulas tentang perkara ini. Kepentingan negara kita terhadap negara Emirat Arab Bersatu ini adalah dari aspek pembangunan ekonomi dan bisnes dan juga teknologi. Dan apabila kita gabungkan kedua-dua ini, apa yang boleh kita aplikasikan daripada UAE ini adalah model pembangunan UAE itu sendiri yang mungkin boleh diguna pakai untuk Malaysia. Wujud beberapa persamaan, negara Islam, negara membangun, negara yang pernah merasai
padang jarak, padang terkukur. Kita pula susah dari pelbagai aspek yang lain. Tetapi kedua-dua negara ini mempunyai satu komitmen di mana perdagangan ini harus dipertingkatkan. Dan sebab kita juga banyak kebimbangan apa yang akan berlaku pada tahun hadapan dari segi kemalapan ekonomi, kegawatan ekonomi. Jadi saya merasakan lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini adalah sebagai satu safeguard lah untuk kita mencuba dan mencari dan mengenal pasti apakah safety net kita, jaringan keselamatan untuk negara ini sekiranya berlaku perkara yang tidak ingini pada tahun hadapan. Jadi kita boleh melihat kerjasama dari aspek perniagaan dan ekonomi dan juga bisnes antara kedua-dua negara ini, kerana kita tahu bahawa kuasa membeli UAE itu jauh lebih tinggi daripada kita, dan kita banyak ekspor industri yang boleh kita pelopori bersama, industri halal, industri pelancongan dan sebagainya yang akan membawa balik pulangan kepada negara kita. Jadi saya merasakan kalau saya boleh simpulkan, lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini adalah sebagai salah satu mekanisme untuk kita mempelbagaikan hubungan antara negara lain dan memperdalami ataupun to give strength, memberi kekuatan kepada sesebuah hubungan yang sedia ada. Dan saya suka untuk saya tutup soalan ini ialah sebenarnya kekuatan Malaysia ini adalah diplomasi. Kita boleh berbicara, ruang bicara. Kita ada ruang bicara kita dengan negara-negara yang lain. Dengan China begini kita bercakap, dengan UAE begini kita berbicara, dengan Amerika Syarikat begini. Dan di sinilah sebenarnya kekuatan kita, kerana kita ini pandai dalam berdiplomasi, menegakkan kepentingan negara kita. So Razmi melihat potensi UAE mungkin menjadi kawan rapat yang sangat rapat dengan Malaysia. Ya, Kuala Lumpur memang rapat dengan negara Arab, bukan saja dengan Abu Dhabi, tapi juga Doha dan juga Riyadh umpamanya. Memangnya rapat kerana kita di kalangan negara Arab, mereka memandang tinggi kepada kita. Contoh model kita umpamanya, dikatakan Riyadh umpamanya dia ada, saya tak ingat tapi 20-30 mengambil model Malaysia. Itu bagaimana kita mempelbagaikan ekonomi kita, bukan saja bergantung pada minyak, tetapi dengan kepelbagaian. Jadi sebab itu hubungan itu dikatakan bukan saja ekonomi, tapi dari segi geopolitiknya juga dikatakan penting. Kenapa saya sebut ini adalah dalam 2015 Riyadh menubuhkan apa yang dikatakan orang barat panggil NATO Islam. NATO Islam, betul. Itu 57 negara Islam yang untuk memerangi ideologi Al-Qaeda pada ketika itu. Ini adalah dipelopori oleh Arab Saudi, Riyadh. Jadi maksudnya adalah kita boleh, negara-negara Islam boleh menuju ke arah itu. Kalau Amerika Syarikat dengan AUKUS, dengan Quad dia, kita juga boleh. Tapi masalahnya kadang-kadang Riyadh menyalahgunakan NATO Islam ni. Ada beberapa instan digunakan, disalahgunakan. Tapi tak kisahlah. Tapi perkara ini dikatakan kita dipandang tinggi sebagai model negara Islam yang boleh dituruti. Kerana bagi saya bila sebut model contoh negara Islam, bukan negara Arab sebenarnya. Kita sebenarnya Malaysia. Dan ini dikatakan sepatutnya kita gunakan sebagai manfaat kita lah, saluran diplomasi umpamanya. Kerana hubungan kita selama ini dengan negara Arab memang baik. Dan kita sepatutnya guna sebaik-baiknya perkara itu. Baik, berbaki kurang daripada 8 minit saya kira. Mungkin saya nak sentuh jugalah tentang isu kestabilan dunia ketika ini. Mungkin tentang perang antara Ukraine dan juga Rusia. Doktor melihat bagaimana pengakhiran yang bagaimana sewajarnya difikirkan kedua-dua pihak ini? Dari aspek pemikiran polisi hubungan luar negara, kita bukan melihat sama ada peperangan ini boleh diakhiri ataupun tidak. Itu adalah perbincangan yang sudah terkebelakang. Tetapi kita melihat apakah implikasi yang berlarutan sekiranya peperangan ini dipanjangkan. Kalau dipanjangkan 3 bulan, apa yang akan berlaku kepada pembekalan makanan dan tenaga? Sekiranya berpanjang selama 6 bulan, apakah yang berlaku antara negara-negara di Eropah? Jadi kita memikirkan dalam tempoh-tempoh yang begitu. Jadi pada
perkiraan saya, sekiranya peperangan ini berpanjangan dan berlarutan, dia membawa satu implikasi yang sangat tidak stabil, kerana dia mengganggu bukan saja antara Ukraine dan Rusia, ya, kerana dia akan juga melibatkan negara-negara lain secara tidak langsung. Betul. Ya, dan saya konsisten dalam argumen saya, ia akan mewujudkan blok, ya, akan mewujudkan blok-blok yang akhirnya kita kembali sebagai kepada perang dingin. Dan kita tidak boleh juga lihat peperangan Ukraine Rusia ini adalah aspek peperangan senjata semata-mata, tidak. Ia melibatkan peningkatan tenaga, peningkatan harga makanan. Betul. Dan ini sebenarnya antara faktor-faktor yang menyumbang bagaimana berlakunya peperangan dunia pertama dan kedua. Ini adalah satu perkara yang menarik. Peperangan dunia pertama dan kedua berlaku secara accident. Apabila sesuatu faktor itu tidak boleh dikawal lagi, recession ataupun pada ketika itu tidak boleh dikawal lagi, dan kerajaan ketenteraan seperti Jepun dan Germany memerlukan legitimasi untuk mereka kekal berkuasa, mereka lancarkan peperangan. Jadi peperangan tu bukan disebabkan kita nak bergaduh, tetapi untuk justifikasi kenapa saya perlu berkuasa. So, soal ego sebenarnya. Soal ego. Dari recession sebenarnya, daripada kegawatan berlaku peperangan. Jadi kalau kita tidak boleh lari daripada sejarah, kita kena selalu tengok kepada sejarah. Jadi saya khawatir sekiranya peperangan ini berlarutan dan berpanjangan, dia tidak terhenti pada ketika dia akan melibatkan lebih banyak kos-kos yang lebih besar. Dan inilah sebenarnya kebimbangan kita. Ada juga orang mengatakan, apa kata kalau peperangan itu dilanjutkan pada Taiwan, adakah Taiwan akan menjadi seperti Ukraine? Jadi itu sudah menimbulkan kegelisahan kepada kita. Apatah lagi kepercayaan, apatah lagi konsep keluarga tu sendiri. Dah kat mana dah keluarga ni kan sebenarnya? Sekadar retorik sebegitu. Sekadar idealisme kita semata-mata. Jadi saya rasa itulah kita kena lihat berapa tempoh peperangan itu akan berlangsung, dan setiap tempoh itu ada implikasi yang perlu kita fikir dan kira-kira bersama. Doktor melihat, Saudara Azmi melihat bagaimana? Ya, bercakap dunia sekarang ni, perang Ukraine lah yang menghantui Rusia kita. dah ugut ancaman nuklear sebenarnya, katanya. Tapi masalahnya Presiden Putin mengatakan jangan salahkan saya tentang inflasi, harga makanan naik, tenaga naik. Kena salahkan juga pandemik, kena salahkan juga climate change, perubahan iklim. Tapi isunya adalah kita mengambil pendekatan neutral dalam hal ini. Tapi dalam cakap pasal penyelesaian itu, apa yang berlaku di Rusia ketika ini buat pertama kali protes terhadap Putin dengan perangnya di Ukraine. Jadi kemungkinan besar NATO dan Amerika Syarikat tak dapat menyekat, menghentikan perang Ukraine ini, tapi besar kemungkinan rakyat Rusia itu yang mempunyai kuasa untuk memberhentikannya. Jadi kita tunggulah. Semua orang tak mahu perkara ini berlanjutan. Putin pun nak jaga air muka dia, NATO pun nak jaga air muka dia. Jadi nak cari jalan tengah tu yang payah sikit. Baik, kalau kita melihat kedudukan Malaysia itu sendiri, memang strategik sebenarnya Malaysia ni di tengah-tengah antara laluan utama dunia. Di atas ada China, di hujung sana ada Amerika Syarikat, ada Jepun dan sebagainya. Kita berkawan dengan semua. Seperti kata doktor tadi, diplomasi Malaysia ni tinggi. Kita mudah untuk berdiplomasi dengan negara luar. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, doktor, untuk melihat ke depan ni ekonomi juga tak menentu, kita pun tak tahu dengan siapa perlu kita teruskan berkawan. Istilahnya mudahlah, dengan siapa perlu kita teruskan berkawan, dengan siapa perlu kita kurangkan gapnya. Saya konsisten dalam setiap ruang bicara ataupun temu bual bersama saya untuk Malaysia navigate, untuk kita kemudi dalam keadaan yang tidak menentu ini. Pertama, Malaysia harus mengenal pasti apakah kepentingan negara, national interest kita itu berapa, 10, 5 dan sebagainya. Jadi setiap daripada kepentingan negara itu mempunyai mekanisme yang berbeza, dan dari situ kita akan lihat dan bagaimana untuk kita menjalinkan hubungan diplomasi dengan negara-negara luar. Tetapi soalannya sekiranya kestabilan negara juga dipertikaikan, hala tuju negara juga masih menjadi persoalan rakyat di luar sana. Jadi kita tidak boleh dapat melihat
ke mana hala tuju kita dari aspek hubungan luar negara. Dan foreign policy ataupun dasar luar negara ini sebenarnya berpandukan kepada kestabilan ataupun internal dalam negara itu sendiri. Kita tidak boleh lihat berasingan. Justru untuk kita tahu bagaimana untuk kita mengemudi keadaan yang tidak menentu ini, pertamanya kita kena lihat kestabilan dalaman, kestabilan internal negara kita, barulah kita boleh mencari navigasi ataupun jalan penyelesaian di luar. Tapi selagi dalam ini masih belum diselesaikan, maka di situ jugalah kita mendapati kecelaruan dasar hubungan luar kita, dan kita lebih bersifat ad hoc. Contohnya bersifat sekejap lah, ad hoc semata-mata. Yang boleh saya katakan. Cukup menarik sebenarnya apa yang Doktor ulaskan. Saya kira itu adalah penutup untuk ruang bicara malam ini, di mana topik kita agenda Malaysia di pentas PBB. Namun apa yang penting sebenarnya kalau kita lihat konteks dunia ketika ini, sebuah negara itu perlu memikirkan seperti yang Doktor katakan tadi, isu dalaman yang dahulu perlu diselesaikan dengan lebih baik, dan seterusnya mengamalkan ataupun bermuafakat dengan negara-negara luar yang juga mempunyai kepentingan tersendiri di setiap negara ini. Namun apa yang penting adalah untuk kita tidak membangkitkan soal-soal yang mungkin boleh mencetuskan provokasi dan sebagainya di kalangan negara-negara ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif PIS, Dr. Zohri Idris, dan juga Fellow Kanan Akademi Pendidikan Strategi Nusantara, Nasar Azmi Hassan. Cukup banyak ilmu saya dapat malam ini tentang isu global dan juga isu PBB dan sebagainya. Semoga kita boleh mengundang lagi selepas ini. Kita pun tak tahu isu apa yang akan berlaku selepas ini antara Rusia dan juga Ukraine dan China dan sebagainya. Baik, sekali itu saja untuk ruang bicara malam ini. Teruskan bersama kami di Bernama TV. Saya Rahman Jamil. Jumpa lagi. Salam hormat, salam program Malaysia. Assalamualaikum.